Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, so hari ni aku baru lepas main chess sikit. Okay, so kalau korang boleh tengok video aku sebelum ni, aku main chess sambil gantung bag dan letak sedikit bebanan. Kita nak dapatkan efek seakan macam bench press. So korang boleh klik link dekat atas ni untuk video aku yang sebelum ni. Okay, nak bagi bengkakkan lagi chest kita supaya kita senang membesarkan badan dan tambah sedikit otot. Okay, so ni aku berlepas pump ni main chess. Okay, so hari ni nak cerita sikit pasal untuk pemula, okay, untuk beginner. So suplemen apa yang sepatutnya kita ambil? Okay, so macam sedia maklum, suplemen ni sebenarnya bukan sesuatu perkara yang paling penting nak bina otot, nak bina badan. Dia sekadar suplemen, tu sebab nama dia suplemen, makanan tambahan. Okay, so lebih kurang macam ni lah. Setelah aku rumuskan daripada kawan-kawan yang pro, kawan-kawan yang dah bertanding, yang komen dekat aku punya YouTube channel, aku ambil kira semuanya. Senang cerita, kawan-kawan yang nak beli suplemen ni, dia suplemen ni dalam kategori besar dia lah. Dalam kategori besar ni dia ada dua jenis. Dia banyak jenis lagi kan. So dalam kategori besar dia ada dua jenis, maize dengan whey. Okay, maize dengan whey. So aku ada ambil satu komen kawan kita ni. So dia tulis memang agak ringkas lah dan padat. So kita nak kenal pasti suplemen ni. Satu, kita kena kenal badan kita. Badan kita ni senang turun berat badan ke senang naik berat badan? Okey, kita yang macam mana? Sebab badan ni dia ada sebenarnya 3 jenis, okey. Ectomorph, mesomorph dengan endomorph, okey. Kalau senang kita badan kita ni yang paling senang lah. Senang turun ke senang naik? Badan kita macam mana? Kalau macam badan aku ni, badan aku metabolisme tinggi. Metabolisme tinggi maknanya kau makan nasi banyak mana pun badan dia tak kurus. Seminggu tak pergi gym, seminggu tak makan, kau tengok mengganting, habis turun. Okay, so kawan-kawan yang macam mana? Badan korang macam mana? Badan korang jenis yang sehari makan 1 kali, dah diet, dah puasa, tapi seminggu timbang-timbang berat naik. Itu tandanya metabolisme rendah. Okay, so suplemen dalam kedua kategori besar ni, dia ada maize dengan whey. Okay, ni maize. Senang dia ada tulis maize. Yang maize ni kalori dia tinggi, karbo dia tinggi. Okay, so orang metabolisme rendah, orang yang asalnya memang gemuk, memang banyak lemak, tak boleh ambil yang maize ni. Kalau ambil, meletup-letup badan kau nanti. Mengembang. Memang mengembang. Sebab karbo dia tinggi ni. Dia tulis 200 lebih karbohidrat. Karbo memang tinggi. Kaloris, ini kalori satu serving 1300. Macam makan 3 pinggan nasi ni. Bayangkan kalau kawan-kawan yang asalnya memang gempal, memang metabolisme rendah, ambil yang maize ni, melambung-lambung berat badan nanti. Jangan ambil, jangan tersalah. Sebab kawan aku pernah tersalah ambil, apa jadi 20 kilo naik. 20 kilo naik. Satu ni, minum satu ni habis 20 kilo naik. Dia kata, aku jadi bulking, kenapa tak ada shaping? Wah, hard tu payah sikit lah kan. Okay, so yang lagi satu, dia ada whey saja. So whey saja ni maksudnya satu serving dalam 120 lebih je kalori dia. So dia tak ada karbo. Okay, tak ada karbo, kadang-kadang zero sugar. Ada tak ada gula. So dia macam whey je. So dia macam dalam satu hidangan tu kita just makan protein je. Dalam satu hidangan nasi, contohnya yang whey ni, umpama dia dalam satu hidangan nasi, dalam satu hidangan kita tu kita makan telur, kita makan ayam, kita makan daging. Nasi tak ada. Okey, nasi tak ada. Tapi yang macam ni, dalam satu hidangan tu ada nasi, ada sedikit roti, betul, ada daging, ada udang, ada telur. Yang tu yang ni. Dalam satu hidangan tu yang ni. Okey, perumpamaannya lah kan. Yang ni. Ada nasi, dan nasinya paling banyak dalam satu hidangan tu. Nasi dia paling banyak, disertakan dengan protein, dengan telur, dengan ayam dia tadi. Kalau yang hard ni, yang ini, nasinya tak ada, rotinya tak ada. Itu je kita nak tahu. Itu je kita kenal diri kita yang macam mana. Lepas tu kau ambil lah yang mana-mana. Okay, itu terpulang. Tak nak ambil suplemen pun tak apa, just ambil daripada solid food pun tak apa. So suplemen ni just sebagai pemudah cara sahaja. Okay, bukan kata dia ni penting. Tak ambil tak jadi, tak ada. Dan barang ni bukan barang ajaib. Kita ambil badan jadi,
badan terus jadi macam Sazali Samad, tak ada. Okey, tak bro. Dia tak semudah tu. Okey, dia tak semudah itu. Okey, ini sebagai pemudah cara saja. Contoh macam kita pergi kerja, kita susah kita nak konsum micronutrition ke makro apa semua tu, kita susah nak ambil nak makan ayam payah, nak ngunyah pun payah. Kan kadang orang kurus nak naik berat badan nak kunyah pun payah. So inilah guna benda-benda ni. Kita just goncang-goncang minum, kita dah dapat makro yang sama macam makan nasi dengan ayam. So macam tu. Dia sebagai pemudah cara sahaja. Dia bukan satu bahan benda ajaib. Kau minum kau terus jadi. Okey. Minum benda ni pun kalau kau tak pergi gym ke, kau tak pergi buat workout kat rumah ke, kau tak berpeluh, tak ada weight resistant pun takkan jadi. So macam badan nak jadi ke, badan nak naik ke, walaupun badan nak kurus, nak rip, dia ada konsisten dalam training, konsisten dalam pemakanan, dalam suplemen, dalam rest, istiqamah, banyak semua gabungan semua benda baru jadi insya-Allah. Okey. So itu je. Aku rasa harap video pendek ni dapat terangkan sikit dekat kawan-kawan tu. Okey. Ingat tu je. Kenal kita punya badan kita macam mana, senang naik ke senang turun. Dan make sure tengok label dia ada tulis mass atau tak ada. Okey. So tu belum termasuk dalam suplemen lain BCAA, amino acid, testosterone booster, so akan kreatin. Okey. So insya-Allah dalam video yang akan datang aku akan cakap pasal itu pula. Okey. Semoga fitness dan bina badan dan apa saja akan membuatkan silaturahim kita bertambah. Okey. Biar kita jadi brotherhood dalam semua benda ni. Jangan ada haters, jangan ada tengok orang lebih tak boleh, tengok orang tak boleh. Orang member benci dengan orang main gym, orang gym benci dengan orang ni. Jangan macam tu. Kita jadi brotherhood dalam semua benda. Okey. Jumpa lagi dalam video akan datang. Steady kita sama-sama naik.